Berkatilah niat suci hamba-hambamu ini. Kau selamatkanlah perjalanan kami, dan kau redakanlah kami, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sinar matahari pagi mengiringi langkah kru Al-Hidayah memulakan satu perjalanan penuh erti, menjejaki getir yang pernah dilalui Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkampungan Al-Ghaslah atau Al-Ghassalah yang terletak di kaki Jabal Nur dikatakan diambil sempena peristiwa Jibril alaihi salam membelah dada dan membersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghassalah yang membawa maksud membasuh, memahatkan kisah istimewa ini, walaupun peristiwa sebenarnya berlaku di lembah Bani Sa'ad yang terletak kira-kira 75 km dari sini. Bermula dengan bukit yang curam, pemandangan dirasakan begitu indah, walaupun yang terbentang di hadapan hanyalah bukit batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya teman muhasabah diri dapat sekali lagi menjejakkan kaki ke bumi penuh barakah Mekah Al-Mukarramah dengan kerjasama KSB Travel and Tours Sdn Bhd. Tidak dilupakan selawat serta salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang dimuliakan. Jabal An-Nur yang penuh sejarah sering menjadi destinasi pendakian hamba-hamba Allah yang ingin mengimbau kenangan kerohanian antara hamba dan Tuhan dalam perjalanan sirah yang panjang membentuk insan kamil. InsyaAllah hari ini, teman muhasabah diri mengajak anda bersama-sama menghayati sepanjang pendakian. Pendakian diteruskan. Langkah diatur pelbagai cara. Bagi yang datang berpasangan, saling berpimpinan tangan, mungkin ingin merasakan kemesraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha yang penuh pengajaran. Setiap langkah kaki diiringi pula dengan pelbagai persoalan di hati. Adakah tapak ini pernah dipijak oleh insan suci yang menjadi kerinduan umat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Saya sekarang berada di kaki Gunung Jabal Nur, yang mana di sinilah Gua Hira, di atas sana Gua Hira, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhalwat ataupun telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari di sini, dan di sinilah wahyu yang pertama diturunkan oleh Jibril alaihi salam dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan engkau. Apabila Jibril alaihi salam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, di bukit Jabal Nur inilah Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak tahu membaca. Kemudian Jibril peluk kali yang kedua, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak tahu membaca. Kemudian Jibril peluk kali ketiga, Iqra. Nabi kata, saya tidak tahu membaca. Kemudian Jibril terus membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menjadikan engkau. Apa rahsia di sebalik turunnya ayat yang pertama berhubungan Iqra, membaca? Kerana semua kebaikan bermula dengan ilmu. Kita tidak akan mendapat ilmu melainkan kita membaca. Sebab itulah Islam mengajar umatnya supaya mendalami ilmu, mengkaji, memahami dan menyelidiki, kerana ilmu inilah akan menjadikan seseorang itu seorang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Dengan ilmu lah kita tahu mana yang halal, mana yang haram.
Dan ilmu merupakan teman ketika kita keseorangan. Dan ilmu merupakan senjata ketika kita menghadapi musuh. Dan ilmu jugalah yang sebagai imam kepada amal. Dan amal itu merupakan pengikut kepada ilmu. Kerana itu Rasulullah SAW menegaskan lagi bahawa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas orang-orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kerana itu saya pesan kepada para pemuda-pemudi sekalian, rebutlah peluang yang masih ada. Guna masa yang masih ada untuk kita mencari ilmu, menimba ilmu. Kerana masa muda inilah masa yang terbaik untuk kita memahami, mendalami ilmu. Kerana dengan ilmu ini jugalah kita akan menjadi seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang beriman. Kerana Rasulullah SAW ketika umur 25 tahun sudah diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi maknanya untuk diri Nabi. Kerana itu kita lihat masa muda Nabi sudah menjadi seorang contoh kepada pemuda-pemuda. 25 tahun dalam masa muda Nabi tidak melakukan maksiat. Nabi sentiasa melakukan kebaikan, sehingga Nabi digelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah. Kemudian apabila Nabi mendapat wahyu yang pertama ketika Nabi berumur 40 tahun, di sinilah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu apabila kita menjadi seorang yang berilmu, bila kita memahami ataupun kita terlibat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, apabila kita ada ilmu, kita tahu bahawa peristiwa ini tetap berlaku. Bila Allah menjelaskan kepada kita, Subhanalladzi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya, bi'abdi dengan hambanya. Kita memahami dengan ilmu yang ada pada kita. Bila Allah kata dengan hambanya, ini berlaku dengan roh dan jasad. Nabi berjalan dengan roh dan jasad, bukan roh sahaja, tapi dengan roh dan jasad. Dan daripada Masjid Aqsa, daripada Masjid Haram, Masjid Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Semuanya berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu? Dengan kita ada ilmu. Tanpa ilmu, mana mungkin kita dapat mendalami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak menjadikan sesuatu, Allah berfirman jadi, maka jadilah ia. Justru itu ilmu merupakan pelita hidup. Imam Al-Ghazali menyebut, rugi sangat orang yang jahil melainkan orang yang berilmu. Rugi sangat orang yang berilmu melainkan orang yang beramal. Rugi sangat orang yang beramal melainkan orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Justru itu didiklah diri kita, anak kita, keluarga kita menjadi orang yang berilmu. Jangan kita segan, jangan kita loket, jangan kita kedekut dalam kita membelanjakan harta benda kita untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk keluarga kita, terutama anak-anak kita. Maka kerana dengan ilmu jugalah sebagai hadiah yang paling berharga seorang ibu bapa kepada anak-anaknya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roh wahyu yang pertama ini, Iqra, membaca ini, kita sematkan dalam diri kita untuk menjadikan kita, keluarga kita menjadi orang yang berilmu. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pentingnya ilmu, amal dan iman. Kerana dengan imanlah kita dapat meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana sekelilingnya diberkati untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Sesungguhnya peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW berlaku ketika baginda sedang dirundung duka kerana kehilangan dua insan tercinta, iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan insan yang telah banyak berbakti dalam perjuangan dakwah baginda, tidak lain dan tidak bukan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, Isra' dan Mi'raj sebenarnya adalah peristiwa yang paling besar, paling penting di dalam Islam. Kerana apa dikatakan penting dan besar di dalam Islam? Kerana melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syurga, tentang neraka. Apabila Nabi lihat syurga, Nabi rasa bahagia. Nabi nampak orang yang rajin melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaya amal soleh mereka, syurgalah tempat mereka. Tetapi alangkah sedihnya, alangkah duka citanya apabila Nabi SAW diperlihatkan dengan neraka, manusia bertindih-tindih di dalam neraka. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta neraka, malaikat Jibril alaihi salam tak pernah senyum. Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, seandainya manusia ini dapat melihat isi kandungan neraka dan melihat manusia yang bertindih di dalamnya, justru itu mereka akan sentiasa bertaubat di atas dosa mereka." Sabda Nabi SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, tempat kesenangan. Sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik ketenangan ialah wanita yang soleha. Bagaimana kita nak jadi wanita yang soleha? Ada satu rahsia wanita yang hebat, wanita syurga, tidak lain dan tidak bukan ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan apabila Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya dapat merasakan keperitan Nabi SAW. Bagaimana gunung yang begitu tinggi, gua yang begitu tinggi ini Nabi boleh naik. Kami naik sekarang ini dalam keadaan dah ada tapak untuk memijak. Ketika Nabi SAW dipeluk oleh malaikat Jibril dengan begitu kuat, Iqra' 3 kali Jibril suruh Nabi baca. Nabi kata, "Ma'ana biqara'in." Saya tak boleh baca, saya tak boleh baca. Kali ketiga Nabi boleh baca, Nabi dapat kekuatan. Sebaik saja malaikat Jibril peluk Nabi SAW. Tetapi Nabi yang tak pernah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam merasa takut. Bayangkan dalam keadaan takut, dalam rasa badan menggigil, rasa nak demam, Nabi turun seorang diri daripada Gua Hira yang tinggi ini, pulang untuk menemui kekasih hatinya, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hebatnya wanita yang salehah ini, sebaik saja dia nampak suaminya Nabi SAW dalam keadaan gemetar, apa kata Nabi? "Zammiluni, zammiluni." Selimutlah aku wahai Khadijah, selimutlah aku wahai Khadijah. Aku tidak tahu apa yang datang kepada aku. Ada satu lembaga yang begitu besar yang aku dapat merasakan ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Tolonglah aku wahai Khadijah. Khadijah isteri soleha, Khadijah wanita syurga. Kita nak meneladani akhlak Khadijah radhiyallahu anha. Apa dilakukan isteri yang hebat ini apabila suaminya dilanda masalah yang begitu besar? Terus dipangkunya suami yang dicintainya dengan sepenuh hati, terus dipeluk suaminya ini, ditenangkan perasaannya. "Wahai suami kesayanganku, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau susah hati. Engkau adalah manusia yang terbaik. Engkau tak pernah menganiayai orang yang lain. Pasti yang datang kepadamu adalah merupakan petunjuk yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, tangan isteri yang lembut ini yang membelai suaminya, yang menenangkan jiwa dan hati sanubari suaminya. Akhirnya rasa gemuruh ini tiba-tiba hilang, rasa gemetar hilang, sampai Nabi tidur di atas pangkuan Khadijah. Bila Nabi bangun daripada rebaan Khadijah, Nabi kata, "Wahai Khadijah, rasa gemuruhku dah hilang, rasa gemetarku dah hilang. Tapi satu saja yang aku susah hati sekarang ini, aku mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Iqra' ini untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan Islam. Tapi soalnya sekarang ini, siapa yang aku nak mengajak mereka pergi kepada Islam? Siapa yang aku nak memujuk mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku bimbang kalau dakwahku ini tidak akan diterima oleh mereka." Apa kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? "Jangan engkau susah hati wahai suamiku. Pujuklah aku, ajaklah aku. Aku akan merupakan wanita yang pertama sekali yang akan memeluk Islam. Aku adalah seorang isteri yang akan sentiasa bersama denganmu dikala engkau senang, dikala
Kalau engkau susah, Nabi menitiskan air mata. Air mata terharu kerana isterinya tidak meninggalkan ia terkapai-kapai begitu saja. Maka dengan ini, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita yang pertama sekali yang memeluk agama Islam. Hebatnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya perjuangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha hari ini. Sudah kita menerima Islam, tetapi betapa sukarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, tenangilah pengorbanan baginda sempena peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jangan menjadi wanita penghuni neraka, tetapi jadilah wanita penghuni syurga. Jadilah isteri yang soleha, jadilah anak yang soleha, yang sejuk hati ayah dan ibu. Jadilah hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apabila Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi pula mengambil gilirannya memangku kepala Khadijah sambil membelai rambut Khadijah. Nabi mengungkapkan kata-kata ini, wahai kekasih pujaan hatiku, janganlah engkau susah hati. Perpisahan kita ini hanyalah untuk sementara waktu saja. Sambil menitiskan air mata, Khadijah merenung wajah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah inilah pandangan yang terakhir yang ia lemparkan kepada suaminya. Akhirnya dengan kalimah la ilaha illallah, Khadijah menghembuskan nafas yang terakhir dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah dimadukan sepanjang perkahwinan mereka merpati dua sejoli ini. Kerana apa? Kerana rahsianya Khadijah adalah wanita syurga. InsyaAllah di dalam syurga Khadijah adalah bidadari yang akan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah iktibar daripada perjalanan Isra dan Mi'raj baginda. Ambillah iktibar daripada perjalanan kami pada hari ini ke Gua Hira. Kepada yang belum datang lagi, ambillah peluang untuk berkunjung supaya kita mendapat keinsafan dan kesedaran. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal An-Nur menggamit kenangan. Keutuhannya tetap menjadi inspirasi umat dalam mencari erti hidup dan pengalaman. Al-Hidayah tiba ke penghujungnya. Semoga sepanjang pendakian menjadi saksi usaha teman muhasabah diri untuk mengajak anda sama-sama berkembara mencari rohani. Semoga kita terus kekal dalam menempuh hidup di alam madiyah. Sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di atas rasa tempat yang tertinggi di Gua Hira ni, dan saya masuk dalam Gua Hira dan satu pengalaman yang sangat manis. Saya kata, saya rasa semua orang patut sampai ke sini. Mungkin selama ni saya tak tahu, saya dilahirkan memang dah dalam keadaan Islam. Jadi saya tak tahu. Mungkin saya tak bersyukur kan. Saya rasa satu kenikmatan yang teramat sangat. Dan kenikmatan tu hanya saya yang rasai. Siapa yang hanya mendapat mendaki ni saja yang rasa apa perasaannya. Saya dapat merasakan kesusahan, kepayahan tersebut dalam apa yang saya hadapi semasa mendaki Bukit Mentawai.